ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari Jumaat penuh barakah pada hari ini. Kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala Allah menerima, mengabulkan doa kita, menerima amal kita pada hari Jumaat ini dan moga-moga Allah mudahkan, berkati kepada tuan-tuan sekeluarga agar diberikan hidayah dari sini hinggalah dipimpin sampai ke syurga. Pada hari ini kita akan mendalami kepada halaman 242 bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik Ustaz Fas, alhamdulillah. Khabar Ustaz Fas? Alhamdulillah. Macam mana Ustaz Surah Yusuf setakat ni? Alhamdulillah Ustaz ya, dia setiap babaknya itu memang mendebarkan sebenarnya ya, dan dia seperti movie ya, satu filem tu dia memang mencengkam hati dan perasaan. Dan saya yakin pada tuan-tuan yang berada di rumah juga yang sudah banyak kali membaca surah Yusuf, surah Duha. Ad-Duha adalah surah pengurusan stres dalam hidup kita versi kecil ya, dan surah Yusuf ini adalah pengurusan stres ataupun cabaran ujian yang melanda pada skala yang lebih besar, yang harapnya kita sudah pun mendapat serba sedikit manfaat, ibrah, pelajaran daripada surah ini. Kita hari ini Ustaz ya, kita nak membaca daripada halaman 242. Kita nak lihat dahulu apakah sinopsis ringkasan pada hari ini. Bermula daripada ayat 53, kita akan menyambung kepada perkataan yang dikaitkan dengan isteri kepada Al-Aziz iaitu Zulaikha, iaitu nafsu yang mengajak kepada keburukan dan apakah hakikat kebaikan yang dibuat oleh seseorang manusia. Dan terusnya pada ayat 54 hingga 57, bagaimana selepas itu Nabi Yusuf dipanggil oleh Al-Malik, oleh raja pada waktu itu sebagai dan dilantik sebagai menteri keuangan ataupun yang menjaga khazanah bagi bumi Mesir pada waktu itu. Dan kemudian diteruskan pada ayat 58, anak-anak Nabi Yakub ya mendapatkan bantuan ketika musim kemarau daripada pemerintah baru iaitu Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf sebagai pemerintah pada waktu itu membuat satu permintaan kepada abang-abang yang datang yang masih lagi tidak mengenali kepada Nabi Yusuf. Dan ayat 63, rundingan anak Nabi Yakub ya kembali ke Syam untuk mendapatkan Bunyamin untuk dibawa semula ke Mesir, dan adakah ia dibenarkan? Kita akan baca bersama daripada ayat 53 hingga 58 dahulu. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Jemput tuan-tuan untuk share di Facebook dulu untuk pastikan rakan-rakan kita tahu hari ini hari Jumaat, hari kita akan berbincang tentang kisah
Nabi Yusuf diangkat bertanggungjawab, take charge dalam kerajaan Mesir. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Teruskan share My Quran Time, baca faham amal, biar sahabat-sahabat kita di luar sana semua dapat bersama-sama dengan Al-Quran, kerana kita berada pada tempat yang sangat betul ataupun masa yang sangat betul. Kita tengah menghadapi situasi pandemik, ujian yang sangat besar. Tetapi surah inilah yang mengajar kepada kita bagaimana kita nak menghadapi ujian demi ujian. Babak seterusnya sudah pastilah graf hidup Nabi Allah Yusuf sedang meningkat naik. Kita nak baca daripada ayat ke 53 hingga ayat 58. 58. A'udzubillahi minasyaitanir wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-maliku ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. صدق الله العظيم. Astagfirullahalazim. Itulah bacaan daripada ayat 53 hingga 58 menyambung kepada kisah. Kita masuk kepada juz yang baru Ustaz ya. Juz 13 ya. Ini adalah satu juz baru, semangat baru, kesedaran baru, dan inilah kesedaran baru yang dibawakan, yang dinyatakan oleh Zulaiha, isteri kepada Al-Aziz pada ayat 53 menurut As-Sa'di, salah seorang ulama tafsir. Perkataan ini daripada Zulaiha ya. Kalau semalam kita bincang wa annallaha la yahdi kaidal khainin, Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang membuat perancangan strategi untuk berkhianat. Tuan-tuan, kalau ada pihak-pihak yang sedang berkhianat untuk memusnahkan negara kerana kehendak diri sendiri ataupun kehendak kumpulan tertentu, Allah tidak akan beri hidayah walaupun dia meminta hidayah pada setiap kali solat. Malah kalau Allah beri hidayah, orang ini akan digagalkan sebagaimana gagalnya abang-abang Nabi Yusuf yang kita akan lihat babaknya pada juz baru ini, juga kepada isteri Al-Aziz, Imra'atul Aziz, apabila beliau nak buat keburukan, gagal, terbongkar kisahnya, maka beliau menyatakan wama ubarri'un nafsi,
dan aku tidak mengatakan diriku bebas daripada kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inilah kefahaman yang penting kita faham. Diri kita ada 3 jenis nafsu Ustaz ya. Satu, la'ammaratu bisu, nafsu yang selalu mengajak ke arah keburukan. Ada nafsu lawamah, iaitu nafsu yang dia campur-campur. Dia buat baik, buat buruk. Bila dia buat buruk itu, bila dah habis dia akan marah balik pada diri je. Itu nafsu lawamah. Dan satu lagi nafsu yang dinamakan sebagai nafsu mutmainnah, yang sentiasa buat baik dan sentiasa jaga diri untuk berada pada kebaikan. Ini 3 jenis diri, nafs diri kita Ustaz ya. Jadi kata dalam ayat ini illa ma rahimar rabbi ya, sesungguhnya semua orang ini dia akan nafsu dia akan mengajak ke arah keburukan kecuali mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri Al-Aziz mengakui sebenarnya Nabi Yusuf mendapat rahmat yang besar, dan beliau pun mendapat rahmat itu sebabnya terelak daripada peristiwa seterusnya ya, kerana rahmat Allah. Kerana rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampunkan dan Allah Maha Penyayang. Ini adalah harapan bagi orang yang pernah buat silap, kena minta ampun, dan selepas diampunkan oleh Allah, orang ini akan disayangi seperti sebelum dia buat silap. Ini adalah kefahaman kita tentang bagaimana Allah mengampunkan manusia. Jangan kita rasakan kalau kita pernah buat silap sebelum ini tuan-tuan, ataupun kita berjumpa kawan kita dia pernah buat silap, kita kata Allah tak sayang kamu macam mana kamu dahulu ya. Jangan cakap begitu. Pasal apa? Pasal Allah mengatakan inna rabbi ghafurur rahim. Allah mengampunkan, lepas itu Allah sayang berlampau-lampau, sebagaimana sebelum orang itu berbuat dosa dia juga diberikan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 54, Al-Malik sudah mendengar pengakuan daripada isteri Al-Aziz ya, isteri pemerintah, kerana niswah, wanita-wanita elit pada waktu itu dia pinpoint kepada isteri Al-Aziz. Isteri Al-Aziz mengaku, maka kata Al-Malik, ituni bihi astakhlishu li nafsi ya, datangkannya kepadaku ya dengannya, iaitu Nabi Yusuf, datangkan kepadaku dengannya, dan aku akan memilih dia li nafsi. Ya, dia nak jadikan Nabi Yusuf ini sebagai personal advisor kepada penasihat kepada Al-Malik, pasal selama ini dia duduk dekat Al-Aziz, kemudian dia dimanipulasikan. Padahal bila didengari kepada pendapat idea daripada Nabi Yusuf daripada penjara tu Ustaz ya, ini bijak ni kan, ini perlu menjadi penasihat saya, kerana kalau letak bawah orang lain tak boleh memanfaatkan Nabi Yusuf dengan cara terbaik. Buktinya kena penjara Ustaz, kena penjara. Jadi falamma kallamahu, bila dah bercakap-cakap dengan Nabi Yusuf itu, qala innakal yaum, ini adalah babak-babak yang penting Ustaz ya. Dalam surah ini bila ada perkataan al-yaum ini menunjukkan al-yaum itu bukan berlaku dalam masa sehari 2 hari. Dia kena menunggu. Kalau contohnya Nabi Yusuf ini beberapa belas puluh tahun ya baru sampai kepada tahap ini. Allah. Sabarnya apa Ustaz? Ada 4 sabar ya, kalau menurut kepada Imam Al-Qurtubi, 4 sabar Nabi Yusuf ialah sabar dalam telaga. Ya. Sabar ketika menjadi hamba, iaitu kena jual. Hamba ataupun sabar ketika dalam penjara, dan juga sabar ketika menahan diri daripada perkara yang diharamkan ketika berada di bersama dengan isteri Al-Aziz. Jadi sabar, rupanya cabaran ujian yang melanda itu menyiapkan Nabi Yusuf untuk bawa kepada yang Ustaz cakap graf naik tu. Kalau saham tengah naik tu. Okey. Mencana. Yang pertama apa? Ladaina makinun amin. Ya, sekarang kamu di tempat yang ada kedudukan. Dulu kamu dihina di dalam perigi penjara, dihina di depan niswah. Sekarang kamu diangkat. Power. Dulu ada power. Power ya. Dulu kamu tak ada power, sekarang kamu ada power. Dan amin, dulu orang tak percaya pada kamu ya, tetapi sekarang kamu dipercayai kerana kamu ini sebenarnya ada potensi, dan engkau akan diletakkan ladaina ya, di sisi kami. Ini sebagai satu anugerah Ustaz ya, daripada Allah melalui perkataan Al-Malik pada waktu itu. Qala ja'alni ya. Maka kata Nabi Yusuf kata jadikan aku ala khazainil ard. Sepatutnya jadi astakhlishu li nafsi, jadi personal PA lah Ustaz ya, secretary ya, usaha.
Tapi kat sini kata Nabi Yusuf, tak. Jadikan aku sebagai bendahara ataupun menteri keuangan bagi bumi Mesir ini, menjaga khazanah. Jadi inni hafizun alim, sesungguhnya aku ini adalah orang yang menjaga dan orang yang mengetahui. Di sini perbincangan ulama banyak Ustaz ya, untuk maklumat, iaitu bila dah diberikan jawatan itu, Nabi Yusuf tak ada. Dulu Nabi Yusuf ni jenis yang senyap, ya, adik kena buli selalu kan, senyap apa sebagainya. Tetapi kali ini Nabi Yusuf tidak duduk diam, malah tiba-tiba dia naik dan juga minta jawatan. Dia claim aku seorang yang boleh menjaga harta dan Betul. juga pandai tahu. Ada ilmu menguruskan keuangan ekonomi bagi bumi Mesir ini, dan aku ini jenis orang yang menjaga, betul-betul menjaga amanah yang ada kemampuan itu. Jadi mengapa Nabi Yusuf bangkit? Kerana di sini nanti kita akan sambung pada ayat 56. Nak minta Ustaz baca sekali lagi. Dia punya clue dia dekat mana? Dekat perkataan al-muhsinin Ustaz. Okey. Kita baca sama Ustaz. Baik, Allah Akbar, insya-Allah. Baik, kita nak baca ayat 56, meneruskan lagi bagaimana Allah menyusun susunan hidup Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ayat 56. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 56. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri ini untuk tinggal di mana sahaja yang dikehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah jawapan menceritakan tentang babak seterusnya. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard. Inilah ya tempat di mana cerita bagaimana proses Nabi Yusuf itu diletakkan, kami berikan kedudukan fil ard, iaitu di bumi Mesir. Ini jawapan kepada orang Yahudi yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana daripada Palestin orang-orang Yahudi itu ataupun Bani Israel boleh berada di Mesir ini. Awalnya melalui masuk telaga dijual, itu yang orang yang beli itu daripada Mesir, dan waktu itu masih lagi sebagai hamba. Tetapi sekarang ini menjadi pemerintah yang mulia yang berada di Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Perkataan ini amat menarik Ustaz. Yatabawwa'u ini maksudnya diberikan tempat tinggal di mana sahaja yang Nabi Yusuf suka. Mengapa di-highlightkan perkara ini? Dulu rumahnya dekat mana Ustaz? Telaga. Allah. Dulu rumahnya dekat pasar kena jual murah. Dulu rumahnya jual murah Ustaz. Jual murah. Rasa kan? Macam hina je. Darahim itu maksudnya murah-murah je lah. Pasal apa? Pasal kalau dikenal pasti itu adalah bukan proses penghambaan kepada budak-budak. Soalan macam barang reject je. Jadi rumahnya itu berubah-ubah. Ya, masuk kafilah tersebut, masuk ke pasar, masuk ke rumah Al-Aziz, ingatkan dah selesalah kan. Akrimi tolong muliakannya, tapi rupanya rumah orang lain buatlah apa yang dia nak buat, ya. Jadi inilah suatu cabaran. Dan bila seterusnya rumahnya kat mana Ustaz sebelum di istana ini? Di penjara. Allah. Betapa cabarannya yang melanda, ya. Tidak pernah ada rumah yang tetap, tapi kali ini Allah menyatakan yatabawwa'u minha haitsu yasha, boleh pilih rumah mana yang dia kehendaki di Mesir itu. Jadi ini salah satu daripada bukti bahawa kalau nak pilih rumah, nak beli rumah, okey Ustaz. Ya, pilih rumah yang bagus-bagus, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana ini yang diberikan kepada Nabi Yusuf selepas bukan sewa saja, berpindah-pindah daripada telaga pergi ke pasar, pergi sampai ke penjara, tapi rupanya Allah sedang menyiapkan istana untuk
Nabi Yusuf alaihi salam. Nusibu bi rahmatina man nasha. Ini lagi satu lagi Ustaz. Allah. Biasa orang cakap nusibu ni kaitan dengan musibah. Biasa orang cakap musibah ni yang buruk je kan. Tapi di sini Allah cakap nusibu bi rahmatina man nasha. Ini adalah musibah dengan rahmat daripada Allah yang kami kendaki. Allah. Musibah ada dua jenis. Satu musibah yang buruk, satu lagi musibah yang baik. Nusib itu maksudnya kalau ada panah tu, bila dia kena dekat bullseye tu, yang titik tengah itu namanya nusibah. Maksudnya bila Allah beri sesuatu kepada kita, dia memang tak salah alamat. Allah bagi kepada kita COVID-19 sekarang, ada yang bisnes terkesan, ada yang kena cabaran sakit, ada yang bisnes makin naik. Semua itu adalah nusib, dan itu adalah bi rahmatina man nasha. Ya, Allah beri kepada Nabi Yusuf. Sebenarnya Allah sedang menyiapkan Nabi Yusuf untuk mendapat rahmat, tapi dia punya ujian Ustaz yang tadi tu. Nak dapat rumah istana, sebelum itu rumahnya telaga, rumahnya pasar dalam kafilah, rumahnya penjara, zap naik ke atas. Itu adalah cara Allah menyusun. Wala nudiu ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan kepada orang yang muhsin. Ini cluenya. Ini Nabi Yusuf seorang yang ihsan, amat baik, ya, amat baik kepada Allah, ihsan pada Allah dan ihsan kepada manusia. Kita akan tengok dalam cerita yang seterusnya nanti betapa Nabi Yusuf ini amat ihsan kepada sesama manusia. Tetapi ihsan pada Allah inilah yang menyebabkan minta jawatan khazainil ard pada ayat 55. Pasal apa? Pasal Nabi Yusuf melihat kepada pelbagai khianat-khianat yang dibuat oleh orang-orang sebelum ini, termasuklah wanita-wanita Mesir, termasuklah pemimpin-pemimpin politik di Mesir pada waktu ini. Kalau mereka memerintah Mesir terus, habis Mesir, hancur ekonominya. Kerana apa? Mereka khianat pada tugas mereka. Jadi Nabi Yusuf kata, daripada mereka ni khianat, ya, baiklah aku dah tahu dah mimpi ini, cara nak menguruskan ekonomi, dah tahu dah teori-teori dia, baik aku yang datang take charge untuk menguruskan Mesir ini dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf melihat kepincangan berlaku dalam suasana ketika itu, dan sebab tu dia claim bahawa dia boleh laksanakan. Pasal dia cakap pada ihsan pada Allah, ya Allah, engkau dah bagi aku macam-macam, kalau aku ni duduk humble, tak apalah, tak payahlah jadi pemimpin, tak payahlah cakap pada orang ramai, duduk je lah, yang tak payah tegur-tegur. Sebenarnya answerable, beliau kena jawab di depan Allah. Kamu diberikan ilmu, diberikan kemampuan berbanding dengan orang-orang yang rosak menguruskan negara ini. Maka Nabi Yusuf bangkit dan meminta jawatan tersebut. Jadi apakah lagi yang Allah nyatakan? Allah dah bagi rumah, Allah dah naikkan pangkat, tapi Allah cakap wala ajrul akhirah khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Ganjaran di akhirat lebih baik, membawa kepada perkataan pilihan kita. Sama-sama kita saksikan. Sa'a ataupun sawa'a maksudnya melakukan keburukan 167 kali disebut dalam Al-Quran, dan inilah yang disebut oleh isteri Al-Aziz bahawa sebenarnya semua manusia nafsunya mengajak ke arah keburukan, kecuali kalau kita buat baik tuan-tuan, kita baca Quran, kita solat, sebenarnya ini adalah dengan rahmat Allah, bukannya milik kita semata-mata. Kita berehat sebentar, kita kembali semula My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Sabar itu indah, sabar itu cantik, dan Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Alhamdulillah penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, kerana terus istiqamah setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Inilah tema yang diangkat dalam surah Yusuf. Sabar yang disebut berulang kali dalam surah Yusuf ini, tetapi Allah gambarkan sabar itu indah.
Sedangkan sabar itu dari sudut definisinya menahan sesuatu yang sukar, yang susah. Memang dia adalah sukar di permulaan, di awalnya susah, tapi di endingnya ataupun di hujungnya akan mendapat kebahagiaan dan kebaikan. Jom sama-sama kita sabar dalam kehidupan kita, bagaimana Allah Taala susun hidup Nabi Allah Yusuf alaihissalam sehingga sekarang ni maksudnya babak graf Nabi Yusuf makin naik, masya-Allah. Tajwid sikit pada hari ini kita nak melihat ulang kaji yang juga yang semalam berkenaan dengan istilah-istilah harakat-harakat. Bacaan al-Quran ni bila panjangnya dia ada istilah-istilah dia, ada 2 harakat, ada 4 harakat, ada 5 harakat, ada 6 harakat. Maka kita nak mengenal istilah-istilah. Setengah orang tak pakai istilah. Dia cukup dah 2 harakat. Berapa harakat Ustaz? 4. Tengok pada slide ni. Okey, harakat adalah ukuran panjang bagi nada suara ketika melafazkan bacaan, yang mana istilah harakat hukum mat terbagi pada 5 bahagian. 2 harakat dalam istilah tajwid, bacaan 2 harakat disebut sebagai qasr. Itu merujuk pada 2 harakat. Kalau kita sembahyang qasar kan, sembahyang jamak qasar. Qasar dalam sembahyang merujuk kepada 2 rakaat. Itu bukan 2 harakat. Itu merujuk qasar pada memendekkan, merujuk pada 2 rakaat. Adapun dalam tajwid qasar juga dipakai istilahnya, tapi merujuk kepada 2 harakat. Macam kita baca mat asli. Qala Yusuf, itu 2 harakat. You tu 2 harakat saja. Okey, seterusnya untuk 3 harakat, kalau 3 harakat disebut sebagai fuwaiku qasr, fuwaikul qasr. Fuwaik ini kalau ikut dalam bahasa Arab masuk dia sikit lagi. So qasru 2 tambah sikit lagi fuwaik. Fuwaikul qasr maksud dia merujuk kepada 3 harakat. Mungkin jarang kita dengar istilah ni. Untuk istilah bagi 4 harakat pula disebut sebagai tawassut pertengahan. Sebab antara 2, 3, 4, 5, 6 tu ada yang ada bilangan harakat tu, tawassut tu duduk di tengah-tengah sekali. 4 harakat tu duduk pada bilangan yang di tengah sekali, maka diistilahkan 4 harakat tu sebagai tawassut. Adapun 5 harakat disebut sebagai fuwaikut tawassut. Sama macam tadi. Maksud dia kalau 4 harakat tawassut, 5 tambah sikit lagi jadi fuwaikut tawassut. Adapun 6 harakat disebut sebagai isba'. Ini bacaan paling panjang dalam Al-Quran lah. Ada 6 harakat disebut sebagai isba' ataupun disebut sebagai mat. Itu bacaan 6 harakat. Itu hanya istilah saja. Jangan kita rasa pening tak pernah dengar istilah ni. Tak apa. Yang penting kita tahu berapa harakat yang kita baca tu. Mana panjang 2 harakat, mana yang 4, mana yang 5, mana yang 6 harakat. So hari ni dapat istilah baru fuwaiku. Fuwaiku tu tambah sikit kalau orang Terengganu yang disebut tu fuwai. Puai. Sikit, kalau sikit tu dia istilah pada sikit puai maksud sikit. Setengah ni mendahului juga. Tapi kebetulan lah. Maknanya itu istilah-istilah Ustaz dalam pengiraan mat. Lepas ni kita akan pergi satu demi satu berkenaan dengan tempo bacaan. Quran dia ada tempo dia sendiri. Dia tak sama dengan qasidah, dia tak sama dengan lain. Dia ada tempo, disiplin dia sendiri, panjang pendek baca Quran. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi yang menjelaskan tadi tentang mat Ustaz ya. Kita akan pergi satu persatu dan kaedahnya untuk sama-sama kita tidak sekadar mengikut naluri kita perasaan saja Ustaz ya. Dia ada disiplin yang tersendiri, ada ilmu, dan inilah yang diangkat di dalam surah Yusuf ini juga, bahawa ilmu penting Ustaz ya. Dengan ilmu maka Nabi Yusuf itu diangkat makinun amin ya. Tapi kalau ikut perasaan sahaja seperti abang-abang Nabi Yusuf, itulah yang berlaku kepada Imratul Aziz Zulaiha, maka itu yang menghancurkan kehidupan seseorang. Dan sebentar tadi kita sudah pun membaca daripada ayat 53 hingga ayat 58 di mana babak Nabi Yusuf diangkat ya, makinun amin maksudnya diberikan tempat yang tinggi, jawatan, dan amin ada kaitan dengan kepercayaan, ada kaitan dengan aman Ustaz ya. Pasal selama ni tak aman pun hidupnya ya, di telaga tak aman, kemudian di pasar, kemudian di istana, di penjara tak aman, tapi kali ini Allah angkat sebenar-benarnya dengan keamanan. Tak ada dah musuh dalam kehidupannya. Kerana apa? Kerana dulu dia telah dimusuhi abang, dimusuhi oleh
di dalam isteri Al-Aziz itu sendiri dan juga sampai masuk ke dalam penjara. Maka bila dah jadi sebagai Khazainul Ard, sebagai menteri keuangan ya, menjaga perbendaharaan negara, maka pada ayat 58 wajah ikhwatu Yusuf, abang-abang Nabi Yusuf datang, mereka masuk ya, dan yang mengenali mereka itu Nabi Yusuf, wahum lahu munkirun, tetapi mereka tidak sedar, tidak kenal kepada Nabi Yusuf. Dah lama Ustaz ya. Maksudnya ini berpuluh-puluh tahun. Kalau ikutkan kepada kisahnya ialah sekitar lebih daripada 20 tahun sudah berpisah. Allah. Ya, 20 tahun. Jadi abang mereka datang ini ketika bila? Ketika musim ekonomi merudum. Betul. Kan 7 tahun okey. Maksudnya Nabi Yusuf dah jadi menteri, okey, sila bekerja apa sebagainya. 7 tahun dah berlaku. Ini 7 tahun yang kedua. Semua kawasan-kawasan Mesir sampailah ke Syam itu tengah susah, maka mereka datang untuk meminta bantuan kepada siapa? Kepada kerajaan Mesir pada waktu itu yang dipimpin oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kenal mereka, tetapi mereka tidak kenal kepada Nabi Yusuf. Walamma pada ayat 59, apabila mereka ketika Nabi Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, baulah kepadaku saudaramu yang sebapa dengan kamu, tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan sukatan dan aku adalah sebaik-baik penerima tetamu. Macam mana tiba-tiba Nabi Yusuf cakap begini? Sebenarnya mereka minta lebih, Ustaz. Mereka minta, maksudnya setiap ahli keluarga dapat lebih, dapat bahagian dia. Jadi seorang ni dia cakap bahawa kami nak minta untuk ayah kami yang ditinggalkan di Syam, dan juga adik kami pasal kena jaga ayah. Dia kata, Nabi Yusuf kata, okey, aku bagi pada kamu ya, dan juga untuk adik kamu, tapi kamu kena pastikan utuni bi akhil lakum min abikum, kena bawa adik kamu next year. Pada kali nak dapatkan bantuan lagi, sila bawa adik kamu. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin, pasal aku ini adalah orang yang menyempurnakan sukatan dan aku ini adalah orang yang mengutamakan tetamu, beri hadiah anugerah kepada tetamu. Jadi aku ni akan buat yang terbaik, kata Nabi Yusuf. Mereka tak kenal lagi ini Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf cakap begini. Mengapa penting cakap begini? Kerana Nabi Yusuf ini bendahara yang bagus ya. Jadi apa yang berlaku ialah kita melihat perkara ini sebagai satu perkara yang penting. So kita nak baca terus Ustaz ayat 59 untuk kita terus tahu cerita ini. Betul. Baik, kita sambung ayat 59 hingga 63 untuk mengetahui macam mana lagi kisah-kisah bab-bab yang menarik seterusnya berlaku dalam suasana ekonomi yang tidak bagus, suasana kesempitan dan kesusahan rakyat ketika itu. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا
الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. صدق الله. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 59 hingga 63 yang sudah kita bincangkan Ustaz sedikit. Ayat 59 itu di mana Nabi Yusuf memberi bantuan kepada abang-abangnya, abangnya tak kenal lagi, dan diberikan lebih kerana abangnya minta untuk ayah dan adiknya, dan Nabi Yusuf menyatakan sila bawa adik kamu pada tahun akan datang. Fa illam ta'tuni, pada ayat 60, jika kamu tidak membawanya, tidak ada lagi sukatan pada kamu indi, daripadaku, wala taqrabun, jangan lagi kamu mendekati kepada pemerintah ataupun kepada menteri keuangan pada waktu itu di Mesir, Ustaz ya. Jadi ini kira garang juga ni Nabi Yusuf. Pasal apa? Pasal ini adalah sistem verification ya, pengesahan kepada betul tak kamu minta untuk ayah dan juga untuk adik kamu. Ayah okey, tapi adik kamu tu betul ke dia ni ada ataupun tak ada. Ini pelajaran untuk kita pada zaman ini tuan-tuan ya. Bila kita memberi bantuan, kita kena pastikan orang itu wujud. Pasal ada juga kes Ustaz ya, letak beras dekat tempat-tempat untuk ambil makanan tu. Sekarang kan ada gerobok-gerobok tu, ada CCTV yang tangkap gambar satu keluarga ambil semua barang-barang kat situ. Jadi itu pengurusan yang tidak efisien yang kita belajar daripada Nabi Yusuf. Verification, sahkan betul-betul orang itu wujud. Lebih daripada itu ada strategi sebenarnya, kerana Nabi Yusuf kenal ini abang-abangnya dan dia nak kembali bertemu dengan ahli keluarganya. Jadi pada ayat yang ke-61, qalu, kata mereka, abang-abang Nabi Yusuf kata, sanurawidu anhu, kami akan pujuknya, iaitu Nabi Yaqub, abahu, wa inna lafa'ilun, kami akan lakukannya ya. Ini janji mereka. Maka kata Nabi Yusuf kepada pembantunya pada ayat 62 itu, letakkan barang-barang yang mereka letakkan tadi ke dalam karung mereka agar mereka dapat kenal dan kembali semula ke Mesir. Apa ceritanya? Bila mereka nak dapat bantuan Ustaz ya, kira subsidi bantuan ketika musim kemarau ataupun musim ekonomi merudum. Syaratnya mereka nak dapat bantuan tak boleh ambil bantuan free percuma begitu saja. Mereka kena bawa dia punya barang tukaran. Dia sistem barter lah. Sistem barter ya, barang tukaran banyak sikit itu terpulang, tetapi yang pentingnya pasal nanti kali kedua mereka akan bawa benda yang amat tidak berharga ya, pasal dah tak ada lain. Tapi pemerintah, maksudnya Nabi Yusuf menggunakan kaedah mesti bawa sesuatu, mesti tukaran. Pasal apa? Kalau tidak Ustaz, siapa-siapa boleh minta ya, dan apatah lagi kalau tidak ada pengesahan dan tidak ada tukaran. Kadang-kadang orang tu dia mungkin kat rumah ada kereta 3 biji contohnya. Kadang-kadang kat rumah dia ada perabot yang cantik-cantik, tapi dia kata saya sebenarnya T20 yang hilang dan tak ada duit. Kan? Dan dia boleh minta bantuan sampai 5-10 ribu dan orang pun bantu nah RM5, RM10. Orang derma, kesian tengah cerita je. Tapi kat rumah dalam akaun dia ada sesuatu yang berharga yang boleh dia sumbangkan untuk membina, ataupun mungkin juga kalau dalam konteks sekarang ini kemahiran dia boleh ditukarkan berbanding bagi 5,000 bagi 500 percuma huha, dan saya boleh minta lagi pada masa akan datang. Maka ayat 63 itu menceritakan apakah yang dibuat oleh abang-abang Nabi Yusuf. Kita baca sekali lagi Ustaz ayat 63 untuk kita melihat bagaimana kesungguhan abang Nabi Yusuf yang mendebarkan. Silakan. Baik, masya-Allah. Ada satu komen daripada sahabat kita, dia kata apa? Sabar itu indah. Kemudian buktinya sabar itu indah walaupun penat di awalnya. Buktinya surah Yusuf lah. Nabi Yusuf sendiri itu buktinya, memang indah sungguhlah dia punya ceritanya. Baik, kita nak baca ayat 63, ayat terakhir. Masya-Allah. Rasa Ustaz sekejap sangat Ustaz. Tak cukup masa. Tak apa, kita baca ayat 63. Kita baca dahulu, kemudian kita tengok apa lagi dialog-dialog ataupun kes-kes yang berlaku. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Falamma raja'u ila abihim qalu
يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. صدق الله. Surah Al-Azim, ketika mereka telah kembali kepada bapanya Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami, kami tidak akan mendapatkan bantuan lagi jika tidak membawa saudara kami Bunyamin. Oleh itu biarlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat bantuan dan sungguh kami akan menjaganya. Sekali lagi berjanji Ustaz. Dulu berjanji nak jaga Yusuf, kali ini minta pada si ayah ya nak bawa Bunyamin. Pasal syaratnya kalau nak dapat bantuan mesti bawa membuktikan bahawa mereka minta bantuan untuk orang yang betul. Ada orang itu namanya Bunyamin tadi. Jadi bila mereka cakap begini Ustaz, sebenarnya nak menceritakan bahawa ini cabaran seterusnya. Bila Ustaz baca tadi fasabrun jamil, Allah. Selepas ini Ustaz, Nabi Yakub akan mengulang balik perkataan itu. Ada ulang lagi fasa pun. Ada lagi. Rupanya tak habis dengan kehilangan Yusuf, ada sesuatu yang berlaku kepada Bunyamin. Dan ada seorang daripada rakan kita Muhammad Izam cakap, ada ke kisah Nabi Yusuf ni kena mengena dengan zaman sekarang? Mana ada orang yang kena uji sampai standard Nabi Yusuf, mana nak cari? Cara kita membaca surah Yusuf ini ialah Allah bawakan yang ekstrim pernah berlaku pada Nabi Yusuf, memujuk kepada Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad mungkin diperli, dihina, dihenyak, sedih dengan kepergian isteri dan juga bapa saudaranya. Bila tengok kepada kisah Nabi Yusuf, Nabi dipujuk bahawa ada lagi orang yang menghadapi cabaran tetapi akhirnya mendapat menjadi seorang yang makinun amin. Dan kita ada sambungan lagi selepas ini ya. Jadi bila kita tengok pada diri kita, kalau kita ada adik-beradik ada sedikit-sedikit konflik, alhamdulillah kita tak sekonflik Nabi Yusuf bersama adiknya. Kalau kita rasa kita ni pernah diberi gaji yang rendah tapi kita tak sampai dijual, ya. Kalau kita ni rasa bahawa kita ini dikhianati tapi mungkin kita tak sampai kena penjara pada perkara yang kita tak pernah buat macam Nabi Yusuf ini sendiri. Dan banyak lagi pelajaran yang kita akan tengok sepanjang kisah ini. Kesimpulan ini kita akan dapat, Allah beri kesimpulan di hujung surah Yusuf ini sendiri. Jadi ini akan kita sambung bila kita lihat si abang minta izin Bunyamin bawa, tapi ayahnya adakah akan marah ke ataupun akan sedih ke ataupun akan pukul abangnya pasal dulu dah melampau? Kita akan saksikan esok insya-Allah, bukan esok, lusa Ustaz ya. Saya tak sabar Ustaz. Tak sabar. Nak terus ya. Terus saja. Tapi kita tengok dahulu resolusi kita. Yang pertama, resolusi halaman 242, selalu mohon rahmat untuk dijauhkan daripada mengikut hawa nafsu dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, tonjolkan diri, take charge untuk memegang jawatan jika ada kelayakan berdasarkan keperluan sesuatu tempat. Jangan duduk diam lagi. Yang ketiga, laksanakan strategi baik, take charge untuk menuju kebaikan, kerana strategi diperlukan untuk menuju kebaikan sebagaimana orang yang buat jahat juga mereka merancang strategi dalam kehidupan. Kita doa pada Allah, Allah jadikan kita orang yang bertanggungjawab, take charge. Silakan Ustaz. Inilah bila dikatakan Al-Quran sebagai penawar, sebagai syifa. Sebenarnya inilah syifa kita bila kita bukan sekadar baca, bila kita tadabbur Al-Quran. Inilah sebenarnya penawar untuk hati kita, untuk kita melepaskan diri daripada kesepitan dan kesusahan ini. Sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kepada kami jiwa yang tenang ya Allah, sebagaimana jiwa mutmainnah. Kurniakanlah kepada kami jiwa yang sentiasa sensitif apabila melakukan kesalahan, jiwa yang sentiasa tersedar daripada melakukan kesalahan. Berikanlah kepada kami nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang cepat untuk melakukan kebaikan, yang sentiasa redha dengan takdir kami. Kami sedar itulah kunci kebahagiaan dalam kehidupan ini, apabila kami redha dengan takdir qada dan qadar yang telah ditentukan kepada kami. Oleh itu berikanlah kepada kami pahala ya Allah.
Berilah kepada kami ganjaran yang baik di dunia dan juga di hari akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita Ustaz untuk kita sama-sama ya menjadi orang yang amat sensitif terhadap rahmat daripada Allah, agar kita sentiasa sedar bahawa kebaikan kita ini adalah curahan rahmat Allah, bukannya kekuatan diri kita sendiri. Ini yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin menyebarkan, membina generasi pemimpin yang makinun amin hafizun alim, ya, yang benar-benar menjaga amanah tanggungjawab dan ada ilmu. Jangan sekadar memimpin tapi buat ikut kehendak diri, merosakkan negara ini. Dan inilah juga yang kita ingin bekalkan bersama ya. Kita ada program baru Ustaz di TV Al-Hijrah. Ada 2 program pada malam ini, iaitu La Tahzan ya. Dia ada kaitan dengan kisah Nabi Yusuf ini juga sebenarnya. Dalam pandemik yang berlaku, jangan sedih. La Tahzan jam 9 malam ini. Dan juga jam 10 kita ada Labbaikallah ya, subhanallah ya, untuk kita menjiwai kepada Aidil Adha, pengorbanan haji. Kita tak dapat pergi Ustaz ya, tetapi semangatnya tentang ayyamam ma'dudat itu perlu kita ingati dan kita jiwai malam ini jam 10 malam insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi insya-Allah ulangan pada malam ini, esok pagi Quran time kita. Dan jangan lupa untuk kita jaga kesihatan, teruskan ya komitmen vaksin, dan juga kita berusaha sebaik mungkin dengan memakai pelitup muka SOP yang disiapkan, dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita berdoa, kita dapat keberkatan My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Insya-Allah.